Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdu wa ta'zimu lillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir tammim bil khair. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. Dan kata Allah, berilah peringatan kepada mereka tentang hari penyesalan, yakni hari akhirat, iaitu ketika mana Allah telah memutuskan segalanya dan mereka pada waktu itu dalam keadaan lalai dan mereka dalam keadaan tidak beriman. Shadaqallahul Azim, surah Maryam ayat 39. Musi surau Najahiyah, Imam Tuan Bila dan Sultan Kuasa pun takbir surau. Tuan dan perempuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Terutamanya marilah kita manjatkan sesyukur kita hadrat Allah di tengah hari yang mulia ini, waktu zuhur, kita dapat bersama-sama dalam majlis perkongsian ilmu. Jarang orang buat pada waktu zuhur ni, tambah-tambah hari cuti, tuan. Tapi alhamdulillah, inisiatif JK Surau untuk orang kata apa dia, Ihya Ramadan, program Ihya Ramadan, untuk kita menghidupkan bulan Ramadan ni, terutama dengan majlis-majlis ilmu amat dituntut siang malam pagi petang. Maka ini perkara yang disukai oleh Allah dan Rasul, daripada kita melakukan perkara-perkara lara ataupun yang tidak ada manfaat. Maka kita adakan majlis begini untuk kita muhasabah hidup kita, bagaimana persiapan kita untuk menghadapi hari kematian, hari kiamat. Jadi tuan-tuan sekalian, diam tak diam hari ini puasa kita sudah masuk pada hari yang ke-5, dan malam ni kita qiyam Ramadan tarawih hari yang ke-6. Rasa baru lagi kita bermula satu Ramadan. Inilah masa berlalu begitu cepat dan pantas, sehingga Nabi menyebut la taqumus sa'ah hatta yataqarrabaz zaman. Tidak akan berlaku hari kiamat itu hinggalah kamu merasa waktu bergerak begitu cepat dan pantas, cukup laju. Kita tak sempat nak mengejar ni. Masa ni tetap dia begitu berlalu. Kita ambil kesempatan, manfaat daripada waktu, ataupun sebaliknya, maka dia akan terus berlalu meninggalkan kita. Ada ulama menyebut seumpama mata pedang yang menghiris ataupun yang memotong kalau kita tidak memanfaatkan waktu. Dan Nabi kata tadi, waktu berlalu begitu cepat. Wa takuna sanati kasyahri, setahun macam sebulan. Setahun 365 hari, tapi macam 30 hari, kejap. Baru lagi kita puasa tahun lepas dah, baru lagi mengerjakan ibadat haji dah, nak buat haji lagi lah. Orang yang travel haji tiap-tiap tahun lah.
Jadi masa setahun macam sebulan. Wa takuna syahru kal jum'ah. Manakala sebulan pula macam seminggu. Sebulan 30 hari, tapi macam 7 hari, macam seminggu Nabi sebut. Dan Nabi kata lagi, wa takunal jum'atu kal yaum. Seminggu pula kamu akan rasa macam sehari. Baru lagi Jumaat khutbah. Dah khutbah balik kemarin, ya, semalam. Dan tak lama lagi, ni Sabtu, besok Ahad, sedar-sedar dah nak Jumaat balik. Tugas dah imam. Itulah macam tu. Dan Nabi sebut lagi, wa yakunal yaumu kas-sa'ah. Satu hari pula Nabi kata macam 1 jam berlalu. Satu hari 24 jam, tapi macam 1 jam. Dan akhirnya Nabi kata wa takuna sa'ah kadharmati bin nar. Manakala 1 jam seumpama 1 petikan api. Macam lighter Zippo yang main apa nama tu, lighter yang isap rokok, tahulah. Begitu pantas. Kita baru rasa 1 Ramadan, malam ni dah masuk 6 hari ataupun 6 malam kita bertarawih. Siangnya kita berpuasa hari yang kelima. Mercun dah bunyi dah. Itu mercun hari pertama Ramadan dah bunyi dah. Semangat nak beraya tu. Kenapa? Kerana dipikir Ramadan ni untuk raya. Walhal Ramadan ni, orang yang beriman yang mahu bertakwa ni, seboleh-bolehnya tiap-tiap bulan tu Ramadan. Bukan raya. Kita kalau boleh tiap-tiap bulan tu raya. Itu dah jadi hantu raya pula kita. Nak open house, nak makan itu, nak makan ini. Ini yang kalau kita lihat begitu keadaan hari ini. Kita nak kalau boleh tiap-tiap bulan tu Syawal. Tapi beza. Orang yang beriman, yang mahu takwa, mereka bercita-cita kalau boleh tiap-tiap bulan tu Ramadan. Sebab mereka tahu kelebihan, kepentingan, keutamaan Ramadan. Bukan bulan bisya-bisya. Itu bahasa gitulah. Bukan bulan sebagaimana bulan Muharram, ya. Bulan lain ada kelebihannya. Muharramnya ada kelebihannya, Sya'ban ada kelebihannya, Zulhijjah. Tapi satu nama bulan yang Allah rakamkan dalam Quran di dalam suratul Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan padanya diturunkan Al-Quran. Artinya bulan Ramadan ni bulan agung. Bulan Ramadan ni bulan yang cukup istimewa. Fadilat, kelebihannya Allah disebut di dalam hadis-hadis yang sahih. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Orang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dalam keadaan dia beriman dan ihtisab, mengharapkan ganjaran balasan daripada Allah, pertemuan dengan Allah, redha Allah, nescaya kata Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Diampunkan dosa oleh Allah. Bulan maghfirah, syahrul maghfirah. Yang kedua lagi Nabi kata, man qama Ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang mendirikan malam Ramadan, tarawihnya, tahajudnya, sahurnya, baca Quran lagi. Ini orang yang bangun malam. Kerana apa? Kerana ibadat. Bangun malam kerana apa? Mengambil kelebihan malam yang ada di bulan Ramadan. Pun sama juga dalam keadaan dia beriman dan mengharapkan ganjaran balasan daripada Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Nescaya diampunkan dosa oleh Allah. Tengoklah tuan-tuan, bulan Ramadan kelebihan. Allah nak ampunkan, nak gugurkan dosa-dosa kita yang banyak. Dah sememangnya kita memang manusia yang pendosa, yang banyak melakukan kesilapan, kekhilafan, cuai, lualai, dan kita jauh dengan Allah. Jadi bila masuk Ramadan, kita nak dekat
diri kita dengan Allah, taqarrub ilallah. Kita nak hampirkan diri dengan Allah. Bahkan kita nak dekat diri kita dengan syurga Allah. Kita nak hampir diri kita dengan syurga Allah. Kita tak mau, tuan-tuan, ada gap, jarak yang terlalu jauh kita dengan syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu dituntut berada sentiasa kita di dalam majlis ilmu. Sebab majlis ilmu itu Nabi kata adalah di antara taman-taman syurga. Nampak je begini. Tapi kita ni berada seumpama di taman-taman syurga. Kehadiran pada tengah hari ni, alhamdulillah ramai. Lebih 200 nampak. Tu termasuk jin dengan malaikat, alhamdulillah. Sebab kita tahu bukan mudah. Kena hari cuti pula, yang nak pergi shopping, nak pergi berjalan, nak pergi tengok, ngintai baju-baju raya. Kemudian yang duduk di rumah tidur, kemudian adalah macam-macam, nak masak dan sebagainya. Bukan mudah. Tak semudah yang kita rasa dan jangka. Melainkan orang yang ada perjuangan, orang yang ada pengorbanan. Sebab itu Allah beri kemenangan dalam Perang Badar Al-Kubra tahun kedua Hijri. Sebab Allah melihat tentera-tentera Islam 300 lebih yang berada di medan Badar waktu itu, di bulan Ramadan. Bersungguh mereka untuk mempertahankan daulah Islam Madinah. Baru hijrah, perang. Tu cerita Islam. Nampak? Macam mana pun susah mereka, lapar mereka, dahaga mereka yang amat sangat. Tapi mereka mendahului. Mereka meletakkan keutamaan Allah dan Rasul. Akhirnya gugur 70 syuhada. Ini apa dia? Yang itu perang Uhud. Akhirnya gugur daripada kalangan tentera Islam di dalam perang Badar dan mendapat satu kejayaan dan kemenangan. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum azillah. Allah bagi kemenangan kepada tentera Islam. Allah tolong sebab mereka tolong agama Allah. Tu yang kita hari ni berpuasa. Apa juga ibadat yang kita lakukan, selain untuk diri kita, maka kita juga melihat kepada tanggungjawab agama. Kita nak melihat bagaimana agama Allah Islam yang Allah wahyu kepada Nabi SAW sempurna dah. Sehingga Allah menyebut wa may yabtaghi ghairal Islam dina falan yuqbala minhu. Barang siapa yang mengambil satu jalan cara hidup selain daripada Islam, tertolak, kata Allah. Aku tak terima. Aku tak mau. Kalau nak betul-betul yang kata selamat dunia akhirat, ambillah Islam sebagai satu cara hidup. Jalan hidup, the way of life. Bagaimana kita mencorakkan hidup kita dengan acuan sibghat Allah, celupan Allah. Panduan dah ada, kitab Quran. Petunjuk pun ada dah daripada Nabi, hadis sallallahu alaihi wasallam. Tapi itulah namanya manusia. Ramai yang lalai dan cuai. Nafsu umpamanya di hadapan terlebih dahulu daripada iman. Sebab itu kita nak ingatkan diri kita, biar kita menjadi insan manusia yang menyesal dahulu daripada menyesal kemudian. Menyesal dahulu ni maknanya pendapatan. Itu yang terbaik. Menyesal dahulu. Kita tahu bagaimana hidup esok di akhirat. Kita tak kembali lagi dah ke dunia. Bagi orang yang ghaflah, ayat muqaddimah yang saya bacakan tadi. Ghaflah ni apa dia? Lalai, cuai. Orang Penang kata ghaflah jingga. Tu. Ghaflah ni lalai, cuai.
Sebab itu Allah kata wa andirhum yaumal hasrah. Beri peringatan kepada manusia itu tentang apa dia? Yaumul hasrah. Hari penyesalan. Hasrah. Kiamat ni banyak nama dia. Yaumul haqqah, yaumul zalzalah, yaumul qiyamah. Nama kiamat tu banyak. Di antaranya yaumul hasrah, hari penyesalan besok. Berapa ramai manusia yang akan menyesal dengan diri mereka sewaktu hidup di dunia mereka tidak mengambil peluang manfaat daripada umur usia yang kita sedia maklum. Hadis ni banyak kali dah disebut dalam kuliah-kuliah pengajian. La tazulu qadama 'abdin fi yaumil qiyamah hatta yus'ala. Tidak berganjak kaki seseorang hamba sehinggalah terlebih dahulu, kata Nabi, Allah akan menanya beberapa soalan. Antara soalan pertama, an umrihi fima afnahu, daripada umur kamu, kata Nabi. Allah tanya, apa yang kamu buat? Apa yang kamu habiskan? Apa yang kamu manfaatkan? Semakin tua kita, tuan-tuan. Lama dah saya di surau Najahiyah. Daripada kita muda dulu dah nampak semakin tua, semakin tua, semakin tua, semakin tua. Daripada umur berapa dulu saya mengajar di sini? Dah masuk 50 dah. 4 hari bulan 2, 4 Februari baru ni. Bolehlah kot nak wish kan. Nak hantar ucapan selamat hari lahir boleh lagi ni kan. Malam lah dengan siang, sebab malam dia ada kek. Tu siang tak boleh. Nak cerita daripada umur berapa dulu, sekarang dah masuk 50 tahun dah. 50 years. 5 series dah. Nak kata tua pun tak ada tua sangat. Nak kata muda lagi tidak. Sahabat baru ni sebaya umur, satu sekolah. Semalam ditanya pada saya kesihatan saya, Ustaz apa khabar? Lama tak dengar cerita. Sihat, alhamdulillah. Hari ni dapat maklumat berita, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal. Semalam dia berhubung dengan saya, hari ni meninggal di hospital Shah Alam, heart attack, serangan jantung. Allah. Tu yang kata kita tak tahu, yang kata kematian. Memang terasa sangat. Lah, semalam elok. Dia berhubung dengan kita, tanya kita itu ini. Tu yang kata kematian ni. Dan kadang kematian ni bukan, kematian ni tidak syarat sakit, bukan syarat tua. Jangan ingat, oh tak tua lagi ni, hidup lama lagi kot. Dan mati, orang duk sebut tua. Dah. Hari ni ramai je yang mati muda. Sakit, kanser, macam-macam. Yang kita kadang-kadang diuji dengan kesihatan. Saya pun baru ni kena ujian minor stroke. Allah, tuan-tuan. Tak pernah cek, tapi sebelum ni tak ada darah tinggi. Tapi masa kena tu saya nak sembahyang Jumaat, ambil wuduk, lepas tu nak berjalan masuk ke dalam masjid, dia jadi goyang semacam macam berjalan terawang-awang. Oh, saya kata, kenapa ni tiba-tiba macam ni? Nak sampai ke tangga masjid tu gagah jenuh, takut tumbang, tak boleh kontrol. Jalan juga pelan-pelan. Sebab tadi makan elok sebelum Jumaat. Itu nak kena Allah, Tuhan yang maha mengetahui takdir. Sempat pegang besi tangga masjid tu, duduk tak boleh dah. Saya kata saya tak boleh nak berdiri. Mayang pun tak boleh dah rasa ni. Macam lembik dah. Dan itu kemudian dia jadi angin muntah, dia tendang. Allah punya banyak muntah. Sampai khutbah Jumaat habis pun muntah lagi. Boh, saya kata berat ni. Nak semayang apa? Ambil semayang boleh tak boleh dah muntah macam tu. Nak ambil semayang, lepas tu nak semayang pun tak larat dah. Saya kata sudah lah. Habis main Jumaat, orang masjid tegur, sakit ke? Saya kata tu tempat macam tu lah, muntah pun semua ni. Dia pun bergegas, bawa kursi roda, naik. Kemudian masuk dalam kereta, pergi klinik. Doktor tengok, tekanan darah 210. Oh, 200 lebih.
Lepas tu doktor kata pergi hospital. Pergi hospital, warded berapa hari? 5 hari lebih kurang. Doktor mengesahkan minor stroke, buat apa nama CT scan dan sebagainya. Itu nak ceritanya, kita tak tahu tu mujur minor stroke. Ada sahabat saya major stroke, 2 kali dia kena stroke. 2 kali dia kena. Hak yang kedua tu teruk. Kena tu habis, tak boleh bercakap sampai sekarang. Kat 2 tahun dah cakap tak boleh, makan begitulah. Sebab kemudian dia tak kenal orang. Dia jadi macam tu, memory loss, habis. Dia tak kenal orang, kawan ke siapa ke. Ini sikit-sikit lah ni duk terapi. Tapi 2 tahun pun macam tu. Dulu bukan main ramah dia, ustaz juga. Tapi bila kena ujian kesihatan, itulah masing-masing. Kita takut. Ni saya hari ni sihat, kita tak tahu. Dah mari balik, tak mustahil dia mari pula lagi. Major stroke kalau tak kawal makan dan sebagainya. Stres, tak cukup tidur. Walaupun ubat makan juga. Inilah kisah hidup macam tu. Ya. Kadang Allah uji dengan kesihatan, kadang Allah uji dengan masalah kewangan, kadang Allah uji dengan masalah keluarga, di tempat kerja, macam-macam. Tapi balik kepada Quran, Allah Rasul diajar, ni macam ni terapinya, ni rawatannya. Maka Ramadan ini kita masuk, kita anggap bulan Ramadan ini adalah hospital pakar. Dan kita ni dalam keadaan sedang sakit, makna kita pesakit. Kita masuk hospital pakar ni Ramadan ni hospital pakar. Dan kita masuk dengan doktornya nak merawat kita. Ini yang kata tu, sakit kita, maka bulan Ramadan ni dia nak rawat. Nak rawat jasad, nak rawat hati. Ialah bila mana kita puasa, yang disebut sumu tasihu. Puasa itu menyihatkan badan. Rawat. Petah lagi rohani kita. Sebab kalau kita lihat, puasa ni maksud dia bukan sekadar tak makan, tak minum, tak setubuh siang hari. Kalau itu definisi puasa, orang dari Indian pun puasa juga. Tak makan, tak minum. Kenapa? Mereka merasakan bila tak makan, tak minum ni ada energi, kekuatan dan boleh berperang. Kan dari Indian kira perang dia. Maka kuat. Dan begitu juga orang Eskimo, kutub utara, sejuk. Mereka puasa, tak makan, tak minum, dapat mengeluarkan haba, dia jadi panas. Begitu juga Cina purba, puasa kerana apa? Ibadat ritual untuk kuatkan rohani. Dan begitu juga Buddha, Hindu, Yahudi puasa, Kristian. Kalau kata tak makan, tak minum, agama lain lebih kurang. Tapi kita nak perbezaan. Bukan setakat tak makan, tak minum, tak subuh siang hari. Dan perlu kita menjaga perkara yang membatalkan pahala puasa. Yang ni yang kita kalah, yang ni kita tak boleh buat. Ya, maka akhirnya Nabi kata apa? Kam min shaimi laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa ramai umat aku puasa nanti, tapi mereka tak mendapat apa-apa daripada ibadat saum mereka, melainkan lapar dan dahaga. Allah, yang ni yang kita takut. Kita tak nak puasa golongan munafik. Kita tak nak puasa golongan fasik. Beza. Afaman kana mu'minan kana fasiqa la yastawun. Adakah sama orang beriman dengan fasik? Allah sendiri jawab, la yastawun. Tidak sama orang beriman dengan fasik. Bahkan Allah sebut, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Berita gembira bagi orang yang beriman, yang beramal soleh. Tempat mereka syurga, di dalamnya mengalir air sungai. Itu orang yang beriman. Manakala puak munafik, innal munafiqin fid darki asfal minan nar.
Orang munafik tempat mereka asfala. Di mana? Bawah sekali di kerak api neraka. Tempat mereka puak munafik. Biasa. Dan begitu juga bila mana kita berpuasa kita nampak. Sama tak orang yang beriman dengan orang munafik fasik? Tak sama. Nak masuk Ramadan kita tengok orang yang munafik fasik. Resah, syugul. Tengok muka pasal monyok. Esok dah nak puasa. Patut seronok lah. Nak menuju kejayaan, kemenangan. Pahala berganda. Seronok orang beriman bila masuk Ramadan. Tiba-tiba sedih dia. Tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh mengata orang, tak boleh ngumpat, tak boleh hasut orang. Jadi banyak perkara yang tak boleh buat bagi dia. Ini yang orang munafik fasik. Dia rasa tak syok, dia rasa tak seronok. Berbeza tadi orang yang beriman. Sebab itu kita takut puasa kita selama ni, adakah kita ni puasa puak munafik, puak fasik, ataupun orang yang beriman. Kalau sekiranya puasa kita yang Nabi kata lapar dan dahaga yang kita dapat, itu kita kena faham. Makna bukan kita puasa bagi orang yang beriman yang mahu takwa. Jauh sekali. Nak jadi satu orang yang Nabi, yang Allah sebut la'allakum tattaqun, mudah-mudahan puasa kamu jadi orang yang takwa. Kerana apa? Kerana puasa itu membentuk peribadi diri. Madrasah Ramadan 30 hari ni dia jadi satu madrasah tarbiyah. Yang ini yang kita dengar diulang lagi, diulang balik. Sebab bila mana kita ada persiapan iman dan ilmu, dua perkara kata ulama, baru berjaya puasa kita di bulan Ramadan. Imam Ahmad bin Hanbal menyebut persiapan untuk berada di bulan Ramadan itu lebih utama dan penting daripada menyambut bulan Ramadan. Persiapan. Kegagalan, kejayaan Ramadan bergantung tertakluk kepada persiapan. Sebelum Ramadan, iman dan ilmu, dua benda ni. Tapi bila mana mereka anggap Ramadan ni macam bulan biasa, bukan bulan agung, bukan bulan istimewa, jadi tak adalah persiapan apa, melainkan persiapan nak raya. Itu lagi haru. Belum lagi Ramadan dah buat persiapan raya. Dia kata apa dia? Orang Kedah awal, ya, kita buat awal tak kalut. Nampak? Tu kata orang Kedah Utara. Kita beli baju raya awal ni bukan apa dia, sebab bila awal ni kita tak kalut. Ya ke tak kalut? Masuk Ramadan besok hilang juga di Masjid Surah. Mana orang ni? Mana orang ni? Raibul Ghuyub, dia pergi shopping komplek. Dia pergi sana pergi sini. Saja seronok nak cuci mata, nak tengok kekeh raya. Kalau kita tak pergi, agak-agak macam mana? Bazar Aidul Fitri, bazar Ramadan pun sama juga. Pembaziran, duit habis. Bazar Aidul Fitri, kita nampak depa pun, kita nak raya dah besok ni, tak ada orang datang. Sebab orang nak tumpukan malam Al-Qadar. Itu yang penting. Dia nak berniaga, terpulanglah. Bukanlah salah nak berniaga tu. Cuma kita nak jadikan Ramadan ni bukan sehari sepenuhnya, 29 ataupun 30 hari yang kualiti. Tuan-tuan yang dah ada pengalaman puasa di Mekah, Madinah, raya 2 tahun lepas, puasa akhir Ramadan di Mekah dan kemudian raya di Madinah 3 hari. Dah rasa dah awal Ramadan, tengah Ramadan, akhir Ramadan, umrah Ramadan. Berbeza. Tak rasa pun macam tempat kita. Baik nak beli juadah berbuka, baik. Tak fikir pun ada bazar Ramadan, ada bazar Ramadan juadah berbuka. Mana yang dihidangkan, apa yang kita tengok ada tamar, kemudian ada roti sikit, ada laban, susu yogurt macam tu, kemudian air zam-zam. Tu je. Mana ada nasi biryani,
Nak makan nasi ada, kena pergi kedai kan, ataupun balik hotel. Tapi boleh duduk di masjid sampai tarawih 20 rakaat. Padahal buah kurma 2-3 biji, ada roti sikit. Kalau ada rezeki, kita sebelah dengan Pak Arab, dia bagi kahwah kopi Arab tu lah. Lalu telan tak telan kita ni kan, rasa apa ni, herba kan kopi Arab. Yang tu yang ada pengalaman, tahulah macam mana. Bukan ada apa sangat makan, tapi boleh tahan. Sebab orang semua tumpu pada ibadat. Tak macam kita. Hari ni malam ke-6. Cuba tengok surau masjid. Dah mula dah. Yang penuh melimpah sampai keluar. Kita pun tak tahu. Tanya mana yang ramai-ramai di awal Ramadan. Patut-patut kita lagi kuat di akhir Ramadan, penghujung Ramadan. Taharrau Lailatul Qadr fil witri min al-'ashr awakhir min Ramadan. Carilah, burulah malam Al-Qadar itu pada 10 malam terakhir, khusus pada malam witir. Orang yang beriman tadi, persiapan mereka bukan baru ni, bukan sehari dua, 6 bulan sebelum sahabat Nabi, para salafus salih. Bayangkan 6 months before, 6 bulan sebelum Ramadan, persiapan mereka dah mantap. Dan mereka tak gaduh nak tunggu 10 terakhir. Malam pertama dah seumpama mereka menganggap malam Al-Qadar. Bukan kata tunggu 10 terakhir dah. Malam pertama tu dah mereka anggap, assume, dia merasakan seolah malam pertama tu dah malam Lailatul Qadr khair min alfi syahr. Itu orang yang beriman, yang mahu bertakwa. Tak pilih malam-malam tertentu. Dah tentu dapat. Tapi kita di sini tak rasa macam tu. Tuan duduk di Mekah. Kalau ada rezeki pula, duduk sebulan di Mekah. Daripada awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Raya lah sekejap. Rasa pula suasana raya. Kita ingat macam Malaysia. Keluar daripada rumah pukul 8 pagi. Solat Idul Fitri 8 suku. 15 minit lagi. Takbir tidak, apa pun tidak. Tengok ruang masjid surau, banyak lagi kosong. Tuan, saya turun lebih kurang dalam pukul berapa? 4 pagi. Tu hari raya. 4 pagi turun-turun tengok. Ya Rabbi, penuh dataran Madinah, Masjid Nabawi. Dalam masjid tu saya ceritalah, tak boleh masuk dah. Dataran pun tak boleh masuk. Tu cerita 4 pagi, mayang raya tengah jalan. Rupanya siapa yang nak semayang raya dalam Masjid Nabawi ni, dia kena keluar daripada hotel pukul 12 tengah malam. Nak semayang raya, bayangkan 12 tengah malam turun baru dapat semayang dalam masjid. Kalau tidak, mayang tengah jalan. Penuh sesendat-sendat juta masuk Masjidil Haram. Kita tengok Masjidil Haram hari Jumaat. Kita rasa macam di Malaysia. Sekarang pukul 12. Masuk waktu 1.25. Bertenang. Tenang dia, bertenang. Awal lagi katanya. Itu bertenang. Awal lagi. Pukul 1 masuk 1.25. Masuk masjid, banyak lagi ruang kosong. Tuan-tuan, di Masjidil Haram, nak dapat semayang dalam masjid, pengalaman kita nampak. Pukul 9 pagi turun dah daripada hotel. 9 pagi turun baru dapat masuk Masjidil Haram untuk solat Jumaat. Tu yang kata tu sudah tentu berbeza jauh suasana kita hari ini. Yang kita nampak dunia tak berkesudahan. Kan itulah tadi Allah memperingatkan kita dengan hari Yaumul Hasrah, hari penyesalan. Kita tak kejar dunia, kita tak kejar akhirat di dunia, maka kita lihat kita akan ditinggalkan oleh negeri akhirat nanti. Sebab kita nampak dunia itu lebih utama, lebih dekat berbanding negeri akhirat. Banyak ayat Quran tentang penyesalan manusia. Allah beritahu dalam surah Al-Munafiqun ayat yang ke-10, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut
فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Antaranya Allah kata infak. Sedekah ni boleh kata senyum pun sedekah. Kullu ma'rufin sedekah. Setiap amal, setiap perkara ma'ruf yang baik pun dikira sedekah. Tapi bila infak, maka dirujuk kepada harta. Infak harta. Makna kita menginfakkan harta, menyumbang dari sudut harta kekayaan. Sebelum kematian, sebelum tibanya kematian, kata Allah. Allah kata lagi, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Allah, saat ajal semakin dekat, boleh tak tangguhkan ajal kematian kami di saat ataupun pada waktu yang lain sedikit lagi? Bagi peluang untuk apa? Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Sebab kami nak bersedekah dan kami nak beramal dengan amal yang saleh. Wala yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Pasti Allah tak akan tangguhkan ajal sesaat seminit. Janganlah minta, tak akan Allah tunaikan. Telah tiba ajal, penyesalan. Waktu itu baru nak sedekah, baru nak beramal. Padahal umur yang Allah bagi berapa tahun? 50, 60 tahun. Apa yang kamu buat? Penyesalan ni. Kemudian dalam surah Sajadah ayat 12. Malam pagi Jumaat imam baca. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Lalu golongan mujrimin. Mujrimin ni fajir, golongan buat maksiat, fasik. Tunduk kepala di hadapan Allah pada waktu itu. Kenapa? Malu diri mereka, pendosa. Dan pada waktu itu mereka kata pada Allah, kami dah lihat dan kami dah dengar azab di akhirat. Boleh tak wahai Tuhan kembalikan kami ke dunia untuk apa? Na'mal salih. Untuk kami beramal dengan amal salih. Dulu rajin TV je kerjanya, tengok TV, hiburan. Tak cukup dengan TV, mari pula dengan TikTok pula dah. Handphone, alat gadget, Facebook, IG, Instagram. Habis semua yang ada dalam media sosial. Dibaca, dilihat, ditonton. Walhal hak akhirat yang patut banyak kita belum lagi tadabbur, baca Quran pun tidak, nak melihat maksud ayat Quran tu pun tidak. Sekarang baru merayu pada Allah, aku nak beramal, baru nak baca Quran, baru nak tadabbur. Tuan, lewat. Sebab apa kata Allah? Sekarang baru beria sangat. Mereka jawab, inna muqinun. Sekarang ni baru kami yakin. Dulu kami tak yakin. Surau bagi tazkirah, tengah hari Zuhur kami tak hadir. Kuliah maghrib kami tak datang. Tarawih pun kami tak pergi. Ini sekarang, betul. Ini fadilat kelebihan. Dengan puasa yang wajib, pahala digandakan 70. Tak puasa juga. Begitu juga perkara sunat dibuat, digandakan, dapat pahalanya pahala wajib. Bukan tak tahu. Ini ceritanya yang Allah sebut wahum fi ghaflah. Mereka lalai, ghaflah. Mereka cuai. Wahum la yu'minun, dan tak beriman mereka kepada Allah. Sekarang baru nak macam-macam mengaku diri sebagai hamba, ini Tuhan. Inilah gaya hidup manusia hari ini, tuan. Pada waktu itu dah tak boleh buat apa dah. Yang disebut hari itu kita berada pada yaumul hasrah, hari penyesalan belaka. Dalam surah An-Naba ayat 40 Allah sebut, inna anzarnakum azaban qariba. Sesungguhnya kata Allah, kami berilah peringatan kepada mereka, tanzir. Kami dah peringatkan mereka tentang apa dia? Azaban qariba. Tentang azab yang dekat. Jangan buat macam ni. Azab begini balasan.
Maka Allah kata apa dia lagi? Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Sekarang perhatikan apa perbuatan daripada tangan-tangan kamu. Kamu tengok akibat daripada perbuatan tangan-tangan kamu. Betul, mereka tengok depan mata mereka. Azab yang amat dahsyat. Lalu kata Allah, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, bila mana mereka tengok saat tersebut, azab yang bakal mereka hadapi, nerakanya macam-macam lagi. Lalu kata mereka pada Allah, kalaulah kami tahu inilah tempat kami, inilah keadaan azab kami, wahai Tuhan. Kata orang kafir, Tuhan menyatakan dalam surah An-Naba ayat yang akhir yang 40, lebih baik kami jadi tanah daripada kami jadi orang. Nampak pengakuan orang kafir. Baik Fir'aun, Qarun, Haman, Namrud, Abu Jahal dan yang lain. Dulu dunia bukan main sombong lagi dengan Rasulullah. Oi, bukan main angkuh mengaku diri Tuhan. Sekarang baru tahu langit tinggi rendah, bahasa kita lah. Keadaan ini sampai mereka kalaulah kami tahu tempat kami macam ni lah azab, lebih baik kami jadi turab, lebih baik kami jadi tanah daripada jadi orang. Tuan, ingat ayat ni. Sampai mereka tak nak jadi orang. Kenapa? Takut dengan azab yang bakal mereka terima. Neraka jangan duk buat main. Bukan boleh kita rasa macam neraka ni dia tak lama kot panas, kemudian dia suam-suam kuku kot. Jangan. Adik saya di Perlis kemarin beritahu, suhu cuaca panas di Perlis mencecah 44 darjah Celsius. Tak menyenggor, kata orang Perak yuk. Bayangkan 44 darjah Celsius. Oh, mencari air je lah, tempat sejuk, aircon. Tu baru panas dunia. Tuan dah biasa di Mekah. Ni dekat, ialah bila kita dah masuk Ramadan ni panas. Kadang cecah sampai 50 degree tuan. Oh, tak boleh nak keluar macam biasa. Terasa ubur-ubur ni. Oh, menggelegak. Macam air panas tu, menggelegak. Panas sungguh. Masuk dalam masjid sejuk, ada aircon, Masjidil Haram. Lepak di situ. Itu nak cerita dia. Belum lagi panas neraka Allah. Kita tak tahu keadaan kita bagaimana nanti. Azab yang amat dahsyat. Tu yang kata menyesal dulu. Takut dengan akhirat neraka tadi. Itu pendapatan. Tapi kalau besok di sana, apa yang kita dapat? Tak ada apa. Kosong. Allah tak akan bagi hidup balik di dunia ni, tak ada. Sebab itulah, bila kita hidup sekali di dunia ni, carilah, burulah, kejar apa yang disuruh oleh Allah dan Rasul. Iaitu untuk kita persiapkan diri kita hadapi saat kematian dan juga kiamat. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, kata Allah. Pada setiap diri hendaklah melihat kepada diri mereka, apakah persiapan, persediaan untuk hari esok. Satu, kematian. Yang kedua, kiamat itu hancuran dunia. Ini yang Allah perintah. Persiapan, persediaan. Jadi kalau orang yang ada persiapan, persediaan, masuk bulan Ramadan, kan senang tadi. Dia tak letih, dia tak jadi malas, dia tak jadi murung macam-macam. Tapi kalau orang yang tak ada persiapan, tengoklah macam mana gaya ibadat mereka. Penuh di awal je tarawih, akhirnya keluar habis besok. Sampai terpaksa JK Masjid surau mesyuarat nak dekat 14 kali tuan. Macam mana kita ni, orang ramai nanti jemaah nak kena sewa kemah pula di luar, pasang kemah. Takut nanti tak ada tempat pula. Bincang lumat AJK Masjid Surau nak buat tadilah yang terbaik. Tengok-tengok ada kot 7 hari. Masuk yang ke-8, kemah kosong di luar sana. Kita kata berdebah sungguhlah, jemaah mana pergi depa yang ramai-ramai.
Tu yang kita tu kata tu. Kemana kita tadi? Takut kita tak ada persiapan, maka gagal Ramadan yang kita berada hari ini, tuan. Rasa cukup sekadar itu untuk peringatan diri saya dan kita semua tentang hasrah tadi, hari penyesalan, hari akhirat yang pasti akan datang, dan teruskan usaha kita untuk berebut pahala berganda di bulan Ramadan. Ikhlaskan niat kita beribadat. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sembahyang aku, ibadat aku, hidup dan mati aku ni semua kerana Allah. Itu yang kita nak, mudah-mudahan Allah kira sebagai satu amal soleh, insya-Allah. Baik tuan, siapa yang berhajat nak minyak wangi Rehana Syifa, dulu saya ada bawa, ada lagi yang peninggalan daripada almarhum Ustaz Datuk Ismail Kamus ni, ada lagi. Siapa yang berhajat, sebotol 30, 250, 400 di luar, sahabat saya jaga untuk khasiat macam-macam lah, kelebihan peninding daripada gangguan jin, sihir, saka dan macam-macam, dan juga untuk kegunaan luar badan dan juga dalaman, kanser, kemudian suami isteri, untuk kebahagiaan. Cubalah ikhtiar, insya-Allah banyaklah minyak ni, masih lagi ada baki lagi. Saya bawa dalam ceramah-ceramah, tak dijual di kedai. Sebotol 30, 250, 400. Dan yang kedua, sahabat saya ada buat wakaf Quran. Elok bulan Ramadan ni kita wakaf. Mudah-mudahan bacaan Quran pahala tu sampai pada arwah. Niatkan pada arwah yang dah meninggal. Satu naskah RM30. Satu naskah RM30. Itu Al-Quran, sahabat saya bawa, ada di luar sana. Itu saja yang saya nak umum. Moga-moga kita akan jumpa lagi pada siri kuliah ataupun apa nama tazkirah akan datang, insya-Allah. Qul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bijai khatamil mursalin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان برحمتك يا حنان يا منان. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Alhamdulillah, jazakallah khairan katsira kepada Pak Ustaz Haji Halal ini. InsyaAllah luar sana kami biasakan sikit celati biasa.